Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya dan juga ahli kumpulan yang lain akan membentangkan tentang bulatan harian dan juga sistem waktu. Bulatan harian dan juga sistem waktu merupakan cabang ilmu dalam bidang falak. Seperti mana yang kita tahu, manusia Allah jadikan mereka dan berikan mereka 24 jam sehari untuk mereka menjalani kehidupan seharian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 67 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu mencari karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Apa itu bulatan harian dan juga sistem waktu? Sistem waktu dipengaruhi oleh pergerakan bumi. Pergerakan bumi ini terdiri daripada dua jenis pergerakan, iaitu putaran bumi dan juga peredaran bumi. Putaran bumi bermaksud bumi berputar di atas paksinya dalam masa 24 jam dari barat ke timur dan menghasilkan siang dan juga malam. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang apakah itu bulatan harian dan juga sistem waktu, ahli kumpulan saya lain akan menerangkan dengan lebih lanjut. Sebelum saya menjelaskan kesan putaran bumi, sekali lagi saya akan memberitahu maksud putaran bumi yang telah diberitahu kawan saya sebentar tadi, iaitu bumi berputar dari barat ke timur pada paksinya. Bagaimana kita ingin mengetahui bumi itu berputar pada paksinya? Bumi berputar pada paksi iaitu satu garis lurus rekaan yang menganjur dari kutub utara ke kutub selatan. Paksi condong 23,5 darjah pada satah tegak. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan matahari kelihatan terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Putaran juga mengambil masa 24 jam satu hari untuk berputar, mencukupi satu putaran pada orbitnya. Okey, apa pula kesan putaran bumi? Yang pertama, kejadian siang dan malam. Semasa berputar, permukaan bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, manakala permukaan yang terlindung daripada matahari akan mengalami malam. Yang kedua, terjadinya air pasang surut. Kejadian air pasang surut ialah kejadian aras air tinggi dan aras air rendah di laut. Okey, dan yang terakhir, terjadinya pembiasan angin lazim. Angin lazim ialah putaran bumi dari barat ke timur menghasilkan daya gravitasi bumi yang dinamakan daya Coriolis. Daya Coriolis adalah daya pesongan aliran udara yang terhasil kesan putaran bumi pada paksinya. Kesan pembiasaan angin lazim akan terjadinya angin monsun timur laut, angin monsun barat laut, angin monsun tenggara dan angin monsun barat daya. Antara kesan peredaran bumi ialah akan berlakunya gerhana bulan dan juga matahari. Gerhana ini ialah suatu keadaan yang apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu satah mendatar yang sama. Gerhana ini jarang sangat berlaku kerana jarang sekali ketiga-tiga objek ini akan berada dalam kedudukan yang sebaris. Biasanya dia akan berlaku 2 hingga 4 kali setahun. Jadi, macam mana fenomena gerhana ini boleh berlaku? Iaitu apabila bumi berada di antara matahari dan juga bulan, cahaya matahari terhalang disebabkan oleh bumi dan bayang bumi jatuh di atas permukaan bulan dan maka terjadilah gerhana bulan. Dan apabila bulan berada di antara matahari dan bumi dan cahaya matahari terhalang disebabkan oleh bulan dan bayang bulan jatuh ke atas permukaan bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Kesan kedua peredaran bumi akan berlakunya kejadian 4 musim. 4 musim ini ialah equinox musim bunga berlaku pada 21 Mac, solstice musim panas berlaku pada 21 Jun, equinox musim luruh berlaku pada 23 September dan solstice musim sejuk berlaku pada 22 Disember. Pada equinox musim bunga dan musim luruh, matahari berada tegak di garisan khatulistiwa dan tempoh waktu siang dan malam adalah sama panjang di seluruh dunia pada musim ini. Pada solstice musim sejuk dan musim panas, tempoh waktu siang dan malamnya tidak sama panjang, iaitu jika negara tersebut mengalami musim panas, maka waktu siangnya lebih panjang daripada malam. Dan jika negara tersebut mengalami musim sejuk,
maka waktu malamnya lebih panjang daripada siang. Bagi poin yang seterusnya, saya akan menerangkan mengenai geometri segitiga sfera falak atau dikenali sebagai garis kiblat. Penentuan arah kiblat dengan kaedah segitiga boleh didasari oleh segitiga pada permukaan bola bumi yang dibentuk oleh 3 lingkaran besar bola bumi, iaitu 2 lingkaran garis bujur bumi dan satu lagi ialah lingkaran kiblat. Perpotongan ketiga lingkaran besar tersebut membentuk 3 buah, iaitu titik yang pertama, titik Mekah, titik yang kedua, lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya, dan titik yang ketiga, kutub utara. Langkah-langkah dalam menentukan arah kiblat antaranya ialah data-data disiapkan dalam perhitungan arah kiblat sesuatu tempat, iaitu data lintang dan bujur Kaabah, serta data lintang dan bujur Kaabah lokasi atau kota yang dihitung arah kiblatnya. Langkah yang kedua, arah kiblat dihitung dengan menggunakan rumus B, iaitu sudut arah kiblat suatu tempat, dan C, selisih bujur Kaabah dengan bujur tempat yang dicari arah kiblatnya. Langkah yang terakhir ialah perhitungan azimut kiblat sejati dari arah utara searah jarum jam, di mana azimut kiblat sejati 360 darjah tolak dengan arah sejati. Sekian, terima kasih.